Bertajuk, Harapan dari Benih Padi, Kisah Angola dan Sentuhan Emas Pakar Malaysia. Percayakah anda, sekumpulan penduduk Angola yang tidak pernah menanam padi sebelum ini, hanya dengan belajar kaedah dari Malaysia buat kali pertama, hasil tuaian mereka melimpah ruah dalam masa 1 tahun sahaja. Ini berlaku di kawasan tanah kering, dengan hujan yang tidak menentu dan di tengah-tengah ketidakpercayaan seluruh kampung. Apa yang terjadi pada hari penimbangan padi membuatkan semua orang terdiam. Jika anda ingin tahu bagaimana mereka melakukannya dan betapa mengejutkannya angka hasilnya, tontonlah hingga akhir. Pada suatu pagi di wilayah Malanje, Angola, angin panas bertiup melintasi padang terbuka yang dahulunya ditanam jagung berselang-seli dengan ubi kayu. Tetapi tahun ini, penduduk kampung memutuskan untuk mencuba menanam padi buat kali pertama setelah kerajaan tempatan mengumumkan projek pembangunan jaminan makanan. Sebuah pasukan pakar dari Malaysia telah datang untuk berkongsi pengetahuan. Ketua pasukan itu ialah Cikgu Hafiz, seorang ahli agronomi Malaysia yang pernah bekerja di beberapa negara Afrika. Dia tidak membawa janji-janji manis, hanya seguni benih padi percubaan, sebuah buku nota, dan alat pengukur kelembapan tanah yang kecil. Majoriti penduduk kampung tidak percaya bahawa padi boleh ditanam dengan jayanya kerana hujan tidak menentu dan sistem pengairan masih belum lengkap. Ada yang ketawa kecil apabila Cikgu Hafiz mula merentang tali untuk membuat petak di sawah sambil berkata, "Kita akan bermula dengan petak kecil, tetapi kita akan lakukannya dengan cara yang paling betul." Pada hari pertama latihan, Cikgu Hafiz tidak membenarkan sesiapa pun terus turun menanam. Dia meminta semua orang memegang tanah, merasai teksturnya, menghidu bau bahan organiknya, dan mengajar cara membuat baja kompos mudah daripada jerami, kulit kacang, dan najis haiwan. Jika tanah tidak bersedia, walaupun ada air, hasilnya hanya separuh, katanya. Pada waktu petang, seorang lelaki tua bernama Manuel datang bertanya dengan nada serius, "Tuan yakin dalam masa setahun, kami akan melihat jelapang penuh dengan padi?" Cikgu Hafiz tidak terus menjawab. Dia mengambil segenggam benih padi dan meletakkannya di atas tapak tangan Manuel lalu berkata, "Saya tidak menjual angan-angan, Pak Cik. Saya akan tunjukkan dengan mata kepala Pak Cik sendiri. Tapi Pak Cik mesti ikut setiap langkah, setiap hari." Malam itu, hujan turun renyai-renyai, seolah-olah langit memberi isyarat permulaan. Tetapi dalam kegelapan, Cikgu Hafiz membuka buku notanya dan menulis satu perkataan pendek berisiko. Dia tahu, jika musim ini gagal, harapan seluruh kampung mungkin akan hancur bersama-samanya. Keesokan paginya, semua orang berkumpul di bawah sebuah pondok buluh. Cikgu Hafiz meletakkan 2 buah baldi berisi air dan menuangkan benih padi ke dalamnya. "Hari ini, kita akan memilih benih," katanya. Penduduk kampung memandang dengan hairan kerana selama ini, apabila menanam tanaman, mereka hanya menabur benih dan berdoa agar ia tumbuh. Cikgu Hafiz meminta mereka membuang benih yang terapung dan menyimpan benih yang tenggelam. Benih yang tenggelam selalunya lebih bernas dan kuat. Selepas itu, dia mengajar cara merendam benih dalam air suam bercampur sedikit garam untuk mengurangkan kulat, kemudian memeramnya dalam kain lembap untuk memulakan percambahan. Penduduk kampung mula teruja apabila melihat akar putih kecil muncul dalam masa yang singkat, tetapi masalah datang dengan cepat. Cuaca yang terlalu panas menyebabkan kain cepat kering dan sebahagian benih berhenti bercambah. Seorang pemuda secara tidak sengaja mengeluh, "Ini terlalu rumit." Cikgu Hafiz tidak memarahinya. Dia hanya tersenyum dan membawanya ke sudut teduh yang dibuat daripada daun palma sambil menunjukkan cara merenjis air secara berkala. "Menjaga benih seperti menjaga bayi, kena konsisten," katanya. Petang itu, dia membawa mereka ke kawasan yang akan dijadikan sawah. Dia tidak membenarkan mereka membajak dalam, sebaliknya hanya membajak cetek dan menutupnya dengan jerami. "Kita mahu menyimpan kelembapan, bukan membiarkan tanah kering hingga merekah." Ada yang mula membantah kerana sudah terbiasa membajak dalam. Tetapi Cikgu Hafiz menjelaskan bahawa tanah yang terlalu diganggu akan kehilangan strukturnya, menyebabkan air meresap dengan cepat dan rumpai mudah tumbuh. Malam itu, pasukan Malaysia dan penduduk kampung duduk bersama membuat kalender hujan berdasarkan ingatan orang-orang tua tentang bila biasanya hujan datang dan berhenti. Mereka merancang penyemaian benih agar selari dengan corak hujan, bukan menanam sesuka hati.
Manuel memandang benih yang mula bercambah dan berbisik. Ia seperti benar-benar hidup. Cikgu Hafiz menjawab perlahan, "Ya, Pak Cik. Dan jika kita mula menghormati kehidupan kecil ini, ia akan memberi balasan yang lebih besar daripada yang kita bayangkan." Tetapi tiba-tiba, seorang pegawai tempatan datang membawa berita yang membuatkan semua orang terdiam. Terdapat laporan bahawa musim hujan tahun ini mungkin lebih pendek daripada biasa. Jika benar, sawah yang baru dimulakan mungkin terpaksa berhadapan dengan kemarau lebih awal daripada yang dijangkakan. Apabila anak benih berusia beberapa hari, Cikgu Hafiz memanggil semua orang ke petak percubaan. Dia berdiri memegang sebatang kayu pengukur dan mengukur jarak antara lubang tanaman dengan sama rata. "Kita akan menanam dengan jarak," katanya. Ramai yang menunjukkan riak wajah hairan kerana mereka biasa melihat gambar sawah padi yang padat dalam dokumentari. Tidak pernah terfikir ia boleh ditanam jarang-jarang. Cikgu Hafiz menjelaskan bahawa pokok padi memerlukan ruang untuk bernafas. Jika ditanam terlalu rapat, akar akan berebut nutrien, daun berebut cahaya, dan penyakit mudah merebak. Dia menunjukkan cara menanam satu anak benih bagi setiap lubang dan menggunakan anak benih yang muda untuk mengurangkan kejutan pemindahan. Seorang gadis bernama Ania cuba melakukannya. Tangannya terketar-ketar kerana tidak pernah menjejakkan kaki ke dalam lumpur sebelum ini. Tetapi apabila dia melihat anak benih kecil itu berdiri tegak, dia ketawa lega. "Ia tidak tenggelam," katanya. Cikgu Hafiz memberi semangat. "Ya, betul. Cuma pegang pangkalnya dengan lembut dan tanam sedikit condong. Akarnya akan mencari arah sendiri. Masalahnya, lumpur di sawah tidak sekata. Sesetengah tempat terlalu becak, manakala yang lain kering. Oleh itu, pengurusan air yang sistematik diperlukan." Cikgu Hafiz mengajar mereka membuat batas rendah di sekeliling petak dan menggali alur kecil untuk mengawal paras air. "Kita tidak perlu menenggelamkan seluruh petak sepanjang masa," tegasnya. "Kekalkan kelembapan yang sesuai dan biarkan tanah mendapat udara sekali-sekala." Pada waktu petang, kanak-kanak di kampung mula membantu membuat petak tali. Mereka berlumba-lumba untuk melihat siapa yang boleh membuat petak paling lurus. Suasana yang dahulunya tegang kini bertukar menjadi aktiviti komuniti yang menyeronokkan. Ibu bapa mula tersenyum melihat anak-anak mereka seronok belajar. Namun, hanya seminggu selepas menanam, rumpai mula tumbuh. Sesetengah penduduk kampung mula bimbang, menyangka rumpai akan memakan habis padi mereka. Cikgu Hafiz tidak tergesa-gesa menggunakan bahan kimia. Dia mengeluarkan sejenis alat yang kelihatan aneh, seperti cakar kecil. "Ini alat merumpai manual," katanya sambil menunjukkan cara menggunakannya. Rumpai yang ditolak akan terbenam ke dalam tanah dan menjadi baja. Ramai yang mencubanya dan tercungap-cungap kepenatan, tetapi apabila melihat rumpai benar-benar hilang, mereka mula percaya. "Ia seperti kita sedang membaja tanah sambil menjaga padi," kata Manuel. Malam itu, Cikgu Hafiz memeriksa petak sawah dan mendongak ke langit. Awan kelihatan semakin nipis, suatu petanda yang tidak normal. Dia tahu jika hujan berhenti terlalu awal, keseluruhan rancangan perlu diubah serta-merta dan ujian sebenar mungkin baru sahaja bermula. Menjelang akhir bulan itu, hujan tidak turun selama hampir 10 hari berturut-turut. Sebahagian tanah mula merekah. Penduduk kampung mula berbisik, nampak tak, menanam padi memang mustahil di sini. Ania hampir menitiskan air mata kerana dia bertanggung jawab menjaga petak di bahagian tepi yang paling kering. Cikgu Hafiz tidak membantah. Dia hanya memanggil mesyuarat tergempar dan melukis pelan di atas tanah menggunakan sebatang kayu. "Kita mesti berubah daripada menunggu hujan kepada menguruskan air sendiri." Dia membawa mereka ke sebuah kolam kecil yang sedia ada dan mencadangkan untuk membuat kolam takungan air dengan menggalinya lebih dalam sedikit dan melapik dasarnya dengan tanah liat dicampur jerami untuk mengurangkan resapan. Kemudian, dia mengajar cara membuat paip air bajet daripada paip PVC terpakai dan pintu air ringkas menggunakan papan kayu. "Kita tidak perlukan air yang banyak, kita perlukan air pada masa yang betul," tegasnya. Ramai yang terkejut apabila Cikgu Hafiz mengarahkan mereka untuk membiarkan petak sawah kering berselang-seli dengan basah, bukannya ditakungi air sepanjang masa. "Padi bukan ikan," katanya berseloroh.
Akar padi juga perlukan udara. Jika ditakungi air sentiasa, akarnya akan menjadi lemah. Penduduk kampung mencubanya dengan membuat giliran untuk membuka dan menutup pintu air, seolah-olah menjaga api. Selepas beberapa hari, semua orang mula melihat perbezaannya. Daun padi menjadi lebih hijau pekat, batangnya lebih kuat, dan yang paling penting, padi mula beranak melebihi jangkaan. Manuel berjalan ke dalam petak dan memegang serumpun padi yang mula membiak. Adakah ini benar-benar satu pokok sahaja? Tanyanya seolah-olah tidak percaya. Cikgu Hafiz tersenyum, tetapi dia masih belum lega. Kerana serangga perosak mula datang apabila kelembapan tidak menentu. Kutu dan ulat sering datang menguji terlebih dahulu. Oleh itu, dia mengajar cara membuat racun organik daripada ramuan seperti daun mambu, cili, dan bawang putih yang boleh didapati di kawasan itu. Ramuan itu diperam dan disembur nipis pada waktu petang untuk mengurangkan kerosakan tanpa membunuh serangga baik. Seorang pemuda yang pernah mengeluh kerja itu rumit datang berjumpa Cikgu Hafiz dan berkata perlahan, "Saya sudah mula percaya, Tuan. Tetapi, bagaimana jika hujan tidak turun lagi?" Cikgu Hafiz memandang ke arah kolam takungan yang paras airnya surut dengan cepat dan menjawab jujur, "Jika hujan tidak datang, kita mesti menang dengan disiplin dan kerjasama." Namun, pada keesokan paginya, berita yang lebih buruk tiba. Kolam takungan air di kampung sebelah runtuh akibat tebingnya terhakis kerana digali terlalu dalam. Penduduk kampung mula takut projek ini mungkin akan membahayakan kampung mereka juga, dan suara-suara bantahan mula kedengaran lagi. Mesyuarat kampung pada hari itu lebih tegang daripada sebelumnya. Ketua kampung didesak untuk menghentikan projek itu, kerana ada yang mula percaya bahawa kaedah penanaman padi dari Malaysia ini terlalu berisiko. Seorang lelaki pertengahan umur bernama Roy bangun dan bercakap dengan nada keras, "Selama ini kita tanam jagung, kita masih boleh hidup. Kenapa perlu berubah?" Cikgu Hafiz meminta untuk bercakap. Dia tidak berhujah menggunakan teori. Dia membawa semua orang berjalan ke petak sawah dan menunjukkan perbezaan antara kawasan yang mengikut sistem dan kawasan yang dibiarkan begitu sahaja. Di kawasan yang sentiasa ditakungi air, daun padi kelihatan kuning. Di kawasan yang dibiarkan kering berselang-seli dengan basah, pokok padinya hijau dan beranak dengan baik. "Saya tidak paksa semua orang untuk percaya," kata Cikgu Hafiz perlahan. "Tetapi saya minta semua orang lihat buktinya dahulu." Dia menunjukkan akar padi yang lebih panjang dan putih di petak yang diuruskan airnya dengan betul, lalu menjelaskan bahawa akar yang kuat akan membantu pokok bertahan semasa musim kemarau. Rui masih tidak mahu mengalah. Kalau hasilnya tidak menjadi, siapa yang akan bertanggungjawab? Cikgu Hafiz terdiam seketika sebelum menjawab. "Saya akan bertanggung jawab dengan berada di sini sehingga akhir musim dan mengubah rancangan setiap kali ada masalah." Jawapan itu tidak indah, tetapi ia jujur sehingga membuatkan ramai orang terdiam. Untuk memastikan keselamatan kolam, Cikgu Hafiz mengajar prinsip mudah. Gali secara berteres, tidak terlalu curam. Tanam rumput berakar untuk memegang tanah di sekeliling tebing dan buat laluan air limpah untuk mengelakkan tebing pecah. Dia menegaskan bahawa kesilapan kampung sebelah berpunca daripada sikap tergesa-gesa, bukan daripada konsep itu sendiri. Selepas mesyuarat, Ania dan sekumpulan wanita mula membuat baja kompos secara sistematik. Mereka mengumpul jerami, sisa tanaman, dan najis kambing untuk diperam dalam longgokan besar. Mereka mencatat tarikh untuk membalikkan kompos, seolah-olah sedang menyediakan masakan. Kaum lelaki pula mengukuhkan batas sawah dan kanak-kanak ditugaskan untuk memantau paras air. Tetapi pada malam yang sama, seseorang secara senyap-senyap membuka pintu air, menyangka lebih baik menakungi sawah daripada membiarkannya kering. Ini menyebabkan air di dalam kolam surut mendadak dan beberapa petak menjadi terlalu lembab sehingga daun padi mula terkulai. Cikgu Hafiz tahu serta-merta, jika salah faham ini tidak diperbetulkan, projek itu akan gagal sebelum padi mengeluarkan hasil. Keesokan paginya, dia memanggil semua orang berkumpul dan mengumumkan, "Mulai hari ini, kita akan membuat jadual giliran air dan setiap perubahan paras air mesti ditandatangani oleh orang yang bertugas." Ramai yang terkejut kerana tidak pernah bertani dengan disiplin sebegini. Dan ketika semua orang mula bersatu kembali, bunyi gurau kedengaran dari jauh. Tetapi kali ini, awan gelap tidak semestinya berita baik,
kerana hujan yang terlalu lebat boleh meruntuhkan batas sawah yang baru dibina dalam satu malam. Petang itu, awan hitam menelan langit. Hujan turun lebih lebat daripada yang dijangkakan. Batas sawah yang baru dikukuhkan masih lemah. Air mula mengalir deras dari cerun ke dalam petak sawah seperti arus kecil. Penduduk kampung berlari lintang pukang membawa cangkul dan penyodok untuk menampal kebocoran. Cikgu Hafiz menjerit, mengarahkan mereka supaya tidak berpecah. Dia membahagikan mereka kepada pasukan yang jelas. Satu pasukan menampal kebocoran dengan tanah liat bercampur jerami, satu pasukan lagi membuat laluan air kecemasan untuk mengalirkan air keluar tanpa merosakkan batas, dan satu pasukan lagi memantau kolam takungan supaya tidak melimpah. Semua orang bekerja seperti pasukan penyelamat, bukan lagi seperti petani. Ania tergelincir dan jatuh di dalam lumpur, tetapi dia bangun semula untuk terus membantu. Sambil tercungap-cungap dia berkata, "Jika batas ini pecah, kita akan kehilangan segalanya." Cikgu Hafiz mengangguk. "Ya, hari ini bukan tentang padi, hari ini tentang sistem." Selepas beberapa jam, hujan mula reda. Batas sawah selamat, tetapi beberapa petak ditenggelami air secara berlebihan. Daun padi mula terkulai. Cikgu Hafiz mengarahkan laluan air dibuka serta-merta dan meminta mereka menggunakan kayu untuk menyokong rumpun padi yang rebah. "Jangan biarkan ia terendam lama," dia memberi amaran. "Padi boleh pulih jika kita bertindak cepat." Selepas hujan berhenti, penduduk kampung duduk kepenatan di bawah pokok, tetapi tiada siapa yang bercakap tentang berhenti lagi. Mereka semua telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kerja berpasukan dan sistem yang betul telah menyelamatkan sawah mereka. Manuel memandang batas sawah yang terselamat dan ketawa perlahan. "Kita sedang belajar semula seperti kanak-kanak." Cikgu Hafiz menggunakan peluang ini untuk mengajar tentang penjagaan selepas hujan lebat. Mereka perlu segera memeriksa penyakit hawar daun dan kulat. Dia meminta mereka memeriksa daun padi baris demi baris dan menggunakan racun bio yang lembut yang telah disediakan hanya pada kawasan yang terjejas, bukan menyembur secara membazir ke seluruh kawasan. Malam itu, sambil menikmati hidangan ringkas ubi kayu rebus dan sayur-sayuran dari kebun, semua orang mula berbincang tentang masa depan. Jika penanaman padi ini berjaya, mereka akan membina jelapang komuniti, menyimpan benih sendiri, dan mengajar kampung-kampung lain. Tetapi Cikgu Hafiz masih belum meraihkannya. Dia memandang pokok padi yang mula bunting dan tahu bahawa inilah masanya serangga perosak dan burung akan datang menyerang dengan lebih hebat. Jika tidak ditangani dengan baik, hasil yang diharapkan boleh hilang dalam sekelip mata. Dan pada keesokan paginya, dia ternampak kesan gigitan pada hujung buah padi yang masih muda. Pagi-pagi lagi, Cikgu Hafiz berjalan memeriksa petak sawah bersama kanak-kanak dan berhenti secara tiba-tiba. Dia menunjuk ke arah daun yang bergulung seperti tiup dengan kesan gigitan. "Ulat pengorek batang," katanya ringkas dengan riak wajah serius. Beberapa penduduk kampung mula panik kerana jika serangan ulat berlaku semasa padi bunting, kerosakannya akan menjadi sangat teruk. Daripada terus mengarahkan penyemburan racun serangga, Cikgu Hafiz meminta semua orang membantunya mengumpul data. Dia mengajar cara mengira bilangan rumpun yang menunjukkan gejala bagi setiap kawasan untuk menilai tahap serangan. Jika serangannya kecil, kita boleh atasinya secara setempat tanpa merosakkan keseluruhan ekosistem, tegasnya. Selepas itu, dia mengajar cara membuat perangkap cahaya ringkas, menggunakan mentol lampu dan baldi berisi air sabun untuk memerangkap serangga pada waktu malam, di samping mengajar cara melepaskan serangga pemangsa yang boleh didapati dari pusat pertanian tempatan di bandar berdekatan. Penduduk kampung terkejut kerana kaedah menangani perosak bukanlah dengan membunuh semuanya, tetapi dengan mengawal keseimbangan. Satu lagi masalah ialah burung. Apabila buah padi mula berisi, sekawan kecil, burung akan hinggap seolah-olah tahu masanya telah tiba. Ania menjerit menghalau burung hingga suaranya serak. Kanak-kanak berlari mengejar hingga penat. Jadi, Cikgu Hafiz mengajar cara memasang tali yang diikat dengan reben berkilat yang memantulkan cahaya dan membuat orang-orangan sawah yang boleh bergerak di tiup angin, bukan orang-orangan yang statik yang mudah dibiasakan oleh burung. Setiap hari menjadi rutin yang teliti. Pagi periksa paras air, tengah hari merumpai, petang periksa serangga,
senja baiki batas, dan malam bergilir-gilir berkawal dari serangan burung pada waktu kritikal. Mereka yang dahulunya berfikir bahawa pertanian hanyalah menabur dan menunggu, kini mula sedar bahawa hasil tuaian datangnya daripada penjagaan harian yang rapi. Pada suatu ketika, Rui, yang pernah menentang projek itu, datang berjumpa Cikgu Hafiz. Dia tidak datang untuk meminta maaf, hanya bertanya dengan nada perlahan, "Jika kita berjaya melepasi peringkat ini, berapa banyak hasil yang akan kita dapat?" Cikgu Hafiz menjawab dengan jujur, "Saya belum boleh berikan angka yang tepat, Pak Cik. Tetapi saya boleh katakan bahawa pokok padi ini menunjukkan tanda-tanda yang sangat baik. Rumpunnya padat, buahnya panjang. Jika kita tidak melakukan kesilapan pada peringkat akhir, hasilnya pasti akan melebihi apa yang pernah Pak Cik lihat." Malam itu, pasukan pengawal terdengar bunyi tapak kaki berhampiran sawah. Semua orang menyangka ia burung atau haiwan, tetapi apabila disuluh, mereka melihat dua orang asing sedang berdiri teragak-agak di tepi batas, seolah-olah mahu melakukan sesuatu. Kejadian itu memaksa kampung tersebut membuat satu keputusan besar. Dua orang asing itu rupa-rupanya penduduk dari kawasan berdekatan. Mereka berkata mereka datang untuk melihat sendiri petak sawah itu kerana terdengar khabar bahawa padi di situ beranak dengan luar biasa baik. Sesetengah penduduk kampung mula berasa curiga, takut buah padi mereka akan dicuri apabila hampir waktu menuai. Ketua kampung mengarahkan agar kawalan keselamatan diperketatkan. Cikgu Hafiz meminta semua orang bertenang. Dia bercakap dalam mesyuarat, jika kita menutup segalanya, orang lain akan menjadi lebih curiga. Tetapi jika kita membuka secara terkawal, kita akan mendapat rakan. Dia mencadangkan agar diadakan satu hari pembelajaran, menjemput kampung-kampung jiran untuk datang melihat, dengan peraturan yang jelas, dilarang masuk ke dalam petak tanpa kebenaran dan hanya boleh berjalan di laluan yang ditetapkan. Keesokan harinya, ramai orang dari kawasan lain datang. Ada yang tidak pernah melihat sawah yang dibuat petak menggunakan tali, ada yang tidak pernah melihat kaedah menanam satu anak benih selubang. Ramai yang memegang buah padi dan berkata, beratnya, berita itu mula tersebar lebih jauh daripada yang dijangkakan oleh Cikgu Hafiz. Tetapi dengan minat yang semakin meningkat, timbul pula persoalan tentang pembahagian hasil. Sesetengah penduduk kampung mula berfikir, jika hasilnya baik, mereka patut menjualnya segera untuk mendapatkan wang tunai. Manakala kumpulan lain mahu menyimpannya sebagai benih dan bekalan makanan. Oleh itu, Cikgu Hafiz mencadangkan konsep jelapang komuniti. Bahagikan hasil kepada 3 bahagian untuk makan, untuk benih, dan untuk dijual, agar projek ini mampan. Rui mula nampak gambarannya. Dia berkata dalam mesyuarat, jika kita jual semuanya, tahun depan kita terpaksa beli benih lagi. Kita tidak akan berubah dari keadaan asal. Kata-kata daripada orang yang pernah menentang itu membuatkan ramai terdiam dan mula bersetuju. Ania dan kumpulan wanita menawarkan diri untuk menguruskan akaun jelapang, mencatat nama setiap isi rumah, jumlah yang disimpan, dan menetapkan tarikh pemulangan benih untuk musim hadapan. Semuanya mula menjadi lebih sistematik, seolah-olah kampung itu sedang membina bank padi mereka sendiri. Tetapi ketika semua orang sedang merancang masa depan, Cikgu Hafiz menyedari sesuatu yang membimbangkan. Sebahagian buah padi mula masak tidak serentak. Sesetengah petak masak lebih awal, manakala yang lain masih hijau. Jika dituai pada waktu yang salah, mereka boleh kehilangan kualiti dan kuantiti. Lebih penting lagi, peralatan menuai di kampung itu sangat terhad. Jika tidak bersedia, hari menuai boleh bertukar menjadi hari kegagalan. Cikgu Hafiz memanggil mesyuarat untuk mengadakan latihan menuai bagi seluruh kampung. Ramai yang ketawa kerana tidak pernah mendengar tentang latihan untuk menuai padi. Tetapi Cikgu Hafiz berkata dengan jelas, jika kita tidak bersedia, padi akan gugur, bijinya akan rosak, dan tenaga kita akan habis lebih cepat daripada yang kita sangka. Dia mengajar cara memeriksa kematangan padi dengan memicit bijinya dan melihat warna buah. Padi dalam satu petak mesti masak pada tahap yang hampir sama. Dia juga membahagikan kawasan tuaian kepada beberapa pusingan, bermula dengan petak yang masak paling awal untuk mengelakkan kerugian. Dia menegaskan bahawa menuai pada waktu pagi ketika cuaca tidak terlalu panas akan mengurangkan biji padi yang pecah. Masalahnya,
Kampung itu tidak mempunyai sabit yang cukup dan tiada mesin pembanting padi yang baik. Jadi, Cikgu Hafiz membantu mereka bentuk laman pembanting yang rata daripada tanah yang dipadatkan dan membuat mesin pembanting tangan yang mudah daripada bahan-bahan tempatan. Dia juga mengajar cara menjemur padi di atas kanvas untuk mengurangkan kotoran. Kanak-kanak ditugaskan untuk menghalau burung dan membantu mengangkut jerami. Kaum wanita menyediakan makanan dan minuman untuk pasukan menuai, dan kaum lelaki dibahagikan kepada kumpulan yang bekerja sebaris seperti pasukan sukan. Suasana menjadi semakin bertenaga setiap hari. Malam sebelum hari menuai, Manuel datang berjumpa Cikgu Hafiz. Dia memegang setangkai padi yang masak ranum dan berkata dengan suara terketar-ketar, "Saya telah hidup di sini sepanjang hayat saya, tak pernah saya lihat buah padi seberat ini. Jika esok kita gagal, saya akan menyesal seumur hidup." Cikgu Hafiz menjawab perlahan, "Esok, kita tidak lakukannya seorang diri, Pak Cik. Kita lakukannya sebagai satu kampung." Pagi hari menuai pun tiba. Semua orang turun ke sawah serentak. Bunyi sabit memotong batang padi kedengaran berirama. Jerami diikat dan disusun dengan teratur. Tetapi tidak lama kemudian, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Angin kencang yang luar biasa bertiup, menyebabkan ikatan jerami yang disusun tumbang dan sebahagian biji padi bertaburan. Orang ramai mula panik dan berlari ke arah ikatan jerami mereka. Cikgu Hafiz menjerit, "Berhenti, jangan panik. Pindahkan ikatan jerami ke tempat teduh dahulu, kemudian baru kita kutip biji yang gugur." Dia tahu jika semua orang kelam kabut tanpa rancangan, kerugian akan berganda. Dan ketika semua orang sedang berusaha menyelamatkan keadaan, bunyi enjin kenderaan kedengaran dari jalan Tanah Merah. Sebuah lori milik seorang peniaga dari bandar tiba lebih awal daripada yang dijanjikan dengan tawaran pembelian segera yang memaksa kampung itu membuat keputusan dalam sekelip mata. Peniaga dari bandar itu turun dari lorinya dengan senyuman. Dia memandang longgokan padi dan terus berkata, "Saya beli semuanya hari ini, tunai." Angka yang disebutnya membuatkan mata ramai penduduk kampung terbeliak kerana mereka tidak pernah melihat wang sebanyak itu di depan mata. Ada yang mula berbisik, "Jual sajalah, senang cerita." Tetapi Cikgu Hafiz meminta semua orang berhenti seketika dan tidak terburu-buru. Dia meminta masa untuk mesyuarat singkat dan sekali lagi menekankan konsep asal. Bahagikan kepada 3 bahagian untuk makan, untuk benih, dan untuk dijual. Peniaga itu cuba mendesak. "Kalau lambat, saya beli dari tempat lain." Rui, yang dahulunya menentang projek itu, bangun dan berkata, "Kami boleh jual, tetapi kami tidak akan jual semuanya." Peniaga itu ketawa. "Kenapa kamu mahu simpan? Dengan duit ini, kamu boleh beli benih tahun depan." Cikgu Hafiz mencela, "Benih tahun depan mungkin lebih mahal, atau kualitinya tidak sebagus ini. Paling penting, jaminan makanan tidak boleh dibeli dengan janji-janji." Akhirnya, kampung itu bersetuju untuk menjual hanya sebahagian untuk dijadikan modal membeli peralatan tambahan dan menyimpan bahagian yang paling penting di dalam jelapang komuniti. Peniaga itu kelihatan tidak berpuas hati, tetapi dia terpaksa bersetuju kerana kuantiti yang ditawarkan oleh kampung itu masih lebih banyak daripada yang dijangkakannya. Selepas lori itu berlalu, perasaan lega bercampur bimbang masih ada kerana masih ada langkah penting yang perlu dilakukan, membanting, menjemur dan menyimpan padi. Jika silap langkah, padi akan berkulat, menyebabkan kehilangan kualiti dan berat. Cikgu Hafiz mula mengajar standard kelembapan yang mudah, dengan memicit biji padi, mendengar bunyinya dan menguji kerapuhannya. Dia meminta mereka menjemur padi di laman yang bersih, membalikannya secara berkala, dan melindunginya daripada hujan dengan kanvas. Pada suatu malam, hujan turun renyai-renyai tanpa dijangka. Jika tidak dialihkan tepat pada masanya, padi yang masih lembap boleh rosak dalam beberapa jam. Semua orang berlari memindahkan guni-guni padi ke tempat simpanan dengan pantas. Ania basah kuyup tetapi tidak berhenti kerana dia tahu setiap biji padi adalah hasil kesabaran berbulan-bulan. Keesokan paginya, apabila guni dibuka untuk diperiksa, padi itu masih elok, bijinya bernas dan tidak berkulat. Penduduk kampung mula ketawa bercampur air mata. Tetapi Cikgu Hafiz masih senyap. Dia tahu hasil tuaian yang melimpah ruah yang diimpikan oleh semua orang hanya akan disahkan pada hari penimbangan terakhir.
Dan hari itu semakin hampir, membawa bersama kebenaran yang mungkin akan mengejutkan seluruh kampung lebih daripada apapun. Hari penimbangan pun tiba. Laman di hadapan jelapang komuniti dipenuhi dengan guni-guni padi yang tersusun. Ketua kampung menjemput pegawai pertanian tempatan untuk membantu memeriksa dan menimbang agar prosesnya telus. Cikgu Hafiz berdiri diam, memegang buku notanya yang penuh dengan catatan paras air, tarikh merumpai, dan tarikh serangan serangga semuanya dicatat seperti sebuah kajian. Penimbangan guni pertama bermula. Semua orang berdebar-debar seolah-olah sedang menunggu keputusan cabutan bertuah. Kemudian diikuti guni kedua, ketiga. Jumlah keseluruhan terus meningkat. Sehingga pegawai pertanian mula berkerut dahi dan meminta agar ditimbang semula. Kerana hasil perkawasan jauh lebih tinggi daripada purata yang pernah dilihat di daerah itu. Manuel berdiri kaku. Dia berulang kali berbisik, mustahil, mustahil. Tetapi apabila semua padi selesai ditimbang, angka terakhir mengesahkannya dengan jelas. Hasil tuaian adalah jauh lebih banyak daripada apa yang pernah mereka perolehi daripada tanaman makanan ruji mereka sebelum ini. Dan yang paling penting, kebanyakan padi itu berkualiti tinggi, bijinya penuh dan kurang pecah kerana proses menuai dan menjemur yang betul. Sorakan gemuruh bergema. Kanak-kanak melompat kegirangan, kaum wanita berpelukan. Ania menangis tanpa segan silu kerana dia teringat malam-malam dia berjaga menghalau burung hingga matanya merah. Rui berjalan ke arah Cikgu Hafiz dan berkata ringkas, "Saya yang salah." Cikgu Hafiz menggelengkan kepalanya. "Tidak, Pak Cik. Pak Cik cuma takut, seperti orang lain. Tetapi Pak Cik berani untuk kembali membantu sehingga selesai." Ketua kampung mengumumkan pembahagian padi mengikut peraturan. Jelapang komuniti, isi rumah yang membantu, mendapat bahagian tambahan. Benih padi disimpan dalam tong kedap udara bersama bahan penyerap lembapan semula jadi dan lebihannya dijual untuk membaiki batas sawah, membeli lebih banyak sabit, dan membina mesin pembanting yang lebih baik untuk tahun hadapan. Pegawai pertanian bertanya kepada Cikgu Hafiz dengan penuh minat, "Bagaimana hasilnya boleh sebanyak ini?" Cikgu Hafiz menjawab dengan tenang, "Bukan formula rahsia. Ia adalah perkara asas. Benih yang baik, anak benih yang muda, jarak tanaman yang sesuai, air yang mencukupi, tanah yang subur, dan komuniti yang bekerja sebagai satu sistem." Tetapi ketika semua orang sedang meraikan, Cikgu Hafiz membuka buku notanya dan menunjukkan satu graf kecil. "Tahun depan, kita boleh dapat lebih banyak. Tapi kita kena berhati-hati," katanya. "Kerana apabila hasil kita tinggi, berita akan tersebar cepat dan cabaran baru akan datang persaingan, ketamakan, dan politik tempatan." Dan berita itu datang pada petang yang sama apabila panggilan telefon dari bandar memaklumkan bahawa banyak kawasan lain mahu dia datang mengajar. Tetapi masa dan sumber terhad. Kampung itu perlu memilih sama ada mahu menyimpan kejayaan ini untuk diri sendiri atau mengambil risiko berkongsi dengan seluruh wilayah. Pada malam terakhir sebelum pasukan Malaysia pulang, kampung itu mengadakan majlis kecil. Tiada pentas besar, hanya cahaya daripada beberapa biji mentol dan periuk-periuk makanan yang dimasak bersama oleh setiap rumah. Nasi baru pertama kali dimasak. Baunya yang wangi memenuhi udara. Orang ramai mencedok nasi dengan perasaan seolah-olah telah memenangi sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kelaparan. Ketua kampung menghulurkan sebuah beg kain kepada Cikgu Hafiz. Di dalamnya terdapat benih padi terbaik yang telah dipilih. "Ini bukan cenderahati, Tuan," katanya. "Ini adalah janji bahawa tahun depan kami akan melakukannya sendiri dan kami akan mengajar orang lain." Cikgu Hafiz tersenyum, tetapi berkata jujur. Mengajar orang lain tidak sesusah menjaga disiplin diri sendiri. Dia mengingatkan tentang pengurusan air, penyimpanan rekod jelapang komuniti, dan bahaya menjual semua hasil hingga tiada benih. Dia menegaskan bahawa kejayaan tahun ini adalah hasil kerjasama, bukan kehebatan seorang individu. Keesokan harinya, beberapa orang dari bandar datang meminta agar kampung itu dijadikan pusat pembelajaran. Penduduk kampung terkejut kerana tidak pernah menyangka diri mereka akan menjadi contoh. Tetapi apabila memandang jelapang padi yang lebih penuh daripada apa yang pernah mereka miliki seumur hidup, ramai yang mula percaya, kami boleh melakukannya. Ania berdiri memandang petak sawah yang telah dituai, hanya tinggal tunggul jerami dan tanah lembab.
Dia berkata kepada Cikgu Hafiz, "Tahun lepas, saya fikir harapan hanyalah perkataan yang indah. Tapi tahun ini, saya melihatnya sebagai benih, sebagai tangan-tangan yang membantu, dan sebagai jelapang yang penuh." Cikgu Hafiz menjawab, "Harapan adalah sesuatu yang boleh diulang, Ania. Bukan keajaiban sekali sahaja." Sebelum menaiki kenderaan, Cikgu Hafiz berpaling memandang kampung itu. Dia melihat kanak-kanak sedang menarik tali untuk membuat petak baru, seolah-olah bersedia untuk musim hadapan. Dia melihat kaum lelaki sedang membaiki batas, kaum wanita sedang mencatat rekod benih, dan dia melihat Manuel berdiri menjaga jelapang padi dengan pandangan yang tenang. Kenderaan itu bergerak perlahan melalui jalan tanah merah. Cikgu Hafiz terdengar laungan dari belakang, "Tahun depan, kami akan penuhi jelapang lagi." Dia memejamkan matanya dan teringat hari pertama ketika semua orang ketawa melihat tali yang direntang di petak kecil itu. Dalam masa 1 tahun, dari keraguan menjadi kenyataan, dari sebiji benih kecil menjadi jelapang yang melimpah, dan dari pembelajaran menanam padi cara Malaysia buat kali pertama, ia telah mengubah nasib seluruh komuniti dengan cara yang tidak pernah disangka oleh sesiapa pun. Inilah sebabnya mengapa penduduk Angola itu terkejut. Ia bukan keajaiban, tetapi ia datang daripada sistem dan disiplin yang dipelajari.